Sunat qabliyah subuh, adakah dia baca surah dalam? Kata Nawawi pada hadis dalam masalah 330 itu menunjukkan dalil bagi kita mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur bahawasanya disunatkan bahawa membaca pada rakaat sunat qabliyah di subuh itu kemudian daripada Fatihahnya akan surah, dan sunat bahawa Allah ia surah Qul ya kafirun dan Qul huwallahu ahad atau 2 ayat. Dan kata Malik dan Jumhur ashabnya tiada dibaca lain daripada Fatihah, dan kata setengah salaf tidak dibaca apa dalamnya. Di dalam masalah 331 bicaranya, maka kedua kaul ini menyalahi bagi ini hadis yang tiada muarid baginya. Maknanya ada pendapat mengatakan bahawa tak payah baca Qul ya, tak payah Allahu ahad, Fatihah sudah. 3 pendapat. Pertama dia tak payah baca diri sudah. Yang kedua baca Qul ya dan Qul huwallahu ahad perkataan yang kedua selepas Fatihah. Yang ketiga baca Fatihah saja. Maka pendapat yang ketiga ini, pendapat yang paling kuat ialah baca Fatihah dan Qul ya al-kafirun, dan kedua Fatihah dan Allahu ahad. Itu kita pakai. Pendapat ini dipakai umum. Jadi maknanya saya uraikan pendapat yang berbeza-beza ini supaya kita jangan besok kalau ada orang ceramah tak ada, kita katakan pendapat itu betul tapi tidak kuat saja. Itu senang itu. Jangan berkelahi. Lebih selamat. Macam kita kadang-kadang tengah-tengah ceramah, setengah berceramah, dia mengatakan bahawa doa kunut itu Nabi tak baca, sekali 2 begitu saja. Pendapat itu betul dalam mazhab lain. Mazhab Syafi'i ada hadisnya. Nabi kata kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnatu fi subhi hatta fariqal hayah, rawahu jamaah. Nabi membaca doa kunut sampai dia meninggal. Ada hadis. Mana adalah hadis yang mengatakan doa kunut itu. Atau ada mengatakan talqin itu bid'ah. Kita kata talqin itu tidak melainkan ada hadis. Hanya hadis itu daif saja. Abu Umamah seorang perawi hadis, dia ni orang pelupa orangnya. Ke hadis itu daif. Jadi maknanya kalau sekiranya kita nak baca talqin pun baca, tak baca pun tak apa. Kalau tak baca tak salah, tak masalah. Lebih-lebih lagi orang tak nak mengaji, tak payah baca. Baru nak mengaji dalam kubur nak mengaji tak payahlah, terbalik je lah. Dulu kau dah hidup tak nak mengaji, baru dalam kubur nak mengaji, baik tak payah. Kita balik Assalamualaikum balik, kau jawab lagi. Lebih selamat lagi tu. Dengan kadang baik sangat pula kita dah dulu dalam dunia dulu tak nak mengaji, sibuk tu. Kadang-kadang kita mengaji dia marah pula kan. Dah mati kita nak ajar pula dia. Tak payah. Jadi siapa nak talqin baca. Dia Mekah tak baca talqin. Kalau saya pun tak payah kot talqin ni. Dan kita kata at-talqin mustahab. Talqin itu digalakkan. Dalam mazhab Syafi'i itu. Tapi kalau saya pun saya rasa talqin ni tak payah kot. Kita yang kata bid'ah. Siapa nak baca tidaklah. Pasal kadang-kadang yang kita dengar orang talqin ni cakap Arab, nak cakap Melayu. Soalan kubur cakap Arab, itu masalah. Kita ajar cakap Melayu, nak jawab bahasa Arab, takkan benih orang kubur. Ma rabbuka, cakap Arab pula kata. Tadi orang mengajar Melayu. Tu saya bersetuju. Kalau nak baca talqin pun lebih bagus talqin cakap Arab. Pasal nak mengajar orang kubur tu cakap Arab. Dia kata nak mengajar orang terdarat ni, atas kubur ni. Orang terkubur tak dengar mengaji ke surah lah. Mengapa terkubur nak mengaji? Begitu. Hanya ada hadis mengatakan bahawa entak kaki orang balik tu orang dalam kubur terdengar. Entak kaki tu. Entak tu. Maknanya kalau cakap dia dengar lah. Entak kaki orang balik daripada kubur tu dengar ada orang mati tu. Maknanya suara kita pun dia dengar. Mana kita mengajar dia tahulah. Jadi ialah kebetulan kita nak mengajar dia tu, kalau dia beramal dia boleh jawab lah. Kalau dia tak beramal dia tak jawab. Kalau dia tak beramal tak jawab. Pasal amalan dia beri dekat orang mati tu.
Begitu. Itu kaedah talqin. Dan banyak lagi lah masalah-masalah kita usalli tak usalli semua ni. Jadi saya pesankan, sekarang ni saya timbul balik masalah usalli bid'ah dan sebagainya. Jadi kalau kita baca banyak kitab, banyak ada hadis, terdengar satu orang sahabat doa dalam semayang dia, Nabi tak larang pun, Nabi tak ajar dia pun, Nabi tak ajar dia doa tu, tapi dia baca dalam semayang. Nabi dengar ya, Nabi betul menunjukkan bahawa kadang-kadang ibadat ini ada benda-benda yang tak bercanggah, tak canggah. Betul ya, kalau pergi mana-mana pun, kalau orang kita dengar ceramah setengah orang, ini bid'ah, baca yasin tengah hari malam Jumaat bid'ah, baca yasin bagi Jumaat bid'ah, habis bid'ah belaka. Jadi pening kita buatnya. Yang hebat ni kadang-kadang tuan guru tak berapa, anak murid yang something sangat, dia lebih betul guru, itu masalah. Jadi kadang-kadang tak faham masalah bid'ah. Contohnya, kita berubat jin ni pakai limau. Orang kata bid'ah, kita semai kamus pun sama bid'ah juga. Jadi saya kata limau tu ibadat ke? Limau tu teknikal je. Maknanya kalau sekiranya limau itu bid'ah, Panadol bagi besar bid'ah dia. Panadol ke benda ke painkiller ke bid'ah lah. Kalau itu kan ibadat, itu kan benda dunia tu, berubat. Itu kena faham. Jadi dah mengaji 2-3 hari, kena action pula tu. Itu masalah. Rasa nak menyambung, rasa hebat benar dah. Habis tunggu-tunggu dah dibid'ahkan je. Itu masalah. Hafal hadis pun 2 je. Bukan rasa hebat benar dah rasa. Habis bid'ahkan kita. Banyak lagi lah benda-benda nanti saya uraikan nanti bab mengapa usalli mengapa. Rabbi fili, kita baca ada hadis tak ada hadis. Tu. Maknanya banyak kita lihat hadis-hadis Nabi, ada sahabat, seorang sahabat doa, Allahumma ja'alni minal qala'il. Allahumma ja'alni minal qala'il. Sayyidina Umar kata, ini doa mana pula kau baca ni? Dalam Quran pun tak ada. Tak ada Sayyidina Umar kau bid'ah, dia tak kata bid'ah. Allahumma ja'alni minal qala'il, tak ada. Dalam Quran tak ada. Dalam hadis pun tak ada. Umar kata, hadis mana kau baca ni? Doa mana kau baca? Ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit. Mana dalam Quran? Dalam Quran tak ada. Ada, tapi tidak sama. Kata Sayyidina Umar, ini tak ada dalam Quran pun. Ada, itu apa dia? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sangat hamba aku yang bersyukur. Aku nak jadi masuk golongan sedikit tu dah dia kata. Ya Allah, jaga aku golongan yang sedikit. Yang sedikit tu yang tak bersyukur. Yang bersyukur tu sedikit. Masukkan golongan yang sedikit tu. Tidak ada Al-Quran. Tapi itu direka ia sendiri berdasarkan kepada Quran. Begitu. Sama je Imam Nawawi suruh kita usalli tu. Usalli, mana Nabi pun nak suruh. Tapi Imam Nawawi ni orang yang pandang jauh. Kalau tak usalli tak sebut, kita kan nak takbir kan payah. Tapi dah usalli ni, teringat nak sembahyang subuh, ingat sembahyang isyak. Nak tolong hati kita ni. Usalli pada isyak 4 rakaat. Kita sebut usalli tu, ada orang boleh, ada orang tak usalli pun tak apa. Ada orang tak boleh, dia mesti usalli. Tengah-tengah sibuk pun usalli juga. Pasal dia nak tolong hati dia, nak ingatkan dia sembahyang isyak. Begitu. Dan Allahu Akbar sembahyang isyak 3 rakaat kan susah. Kita sebut 4 rakaat, ingat dia 4 rakaat. Itu faham itu. Jadi fahamannya 4 rakaatin salasar. Walaupun tak ada sekarang Arab, tapi dia tahu 4 rakaatin, salasar rakaatin ini dia tahu. Orang Melayu kan tak tahu berapa tu. Itu sebab bila ke Mekah dia rasa, bila tanya mak kam rial tu, ada kata 4 rial. Sudah berapa rial pula ni. 4 rakaatin 4. Dia tahu tahu 3 rakaat, dia usalli maghrib salasar rial dia kata. Tahu dia. Besok dia tawar 2 rial pula. Rakaat ini rial. Mana mau dia. 2 rial lain itu. Bukan rakaat ini rial. Rakaat rial, 2 rakaat rial jadinya. Habis.
Masuk bab yang baru pula, babu ma jaa la salata ba'da tulu'il fajr illa raka'atain. Bab yang telah datang ia tiada sembahyang kemudian daripada terbit fajar melainkan 2 rakaat. Tahuilah kiranya ya saudaraku, pada hadis yang akan datang ini menunjukkan tiada sembahyang sunat kemudian daripada terbit fajar itu melainkan 2 rakaat sunat qabliyah fajar dulu. Maknanya tak ada sembahyang dah. Sebelum tak ada, sudah tu tak ada. Itu sajalah. Hadisnya an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sembahyang sunat kemudian daripada terbit fajar melainkan 2 rakaat. Maknanya hadis ini mengatakan hanya bersabda ia dari semayang kemudian daripada fajar itu melainkan 2 rakaat sunat fajar. Tidak ada semayang dah, habis. Lepas fajar semayang sunat subuh saja. Tak ada, habis. Sunat semayang kemudian daripada fajar 2 rakaat. Nah, dan ialah yakni barang yang sebut dalam hadis 333 itulah barang yang muafakat atasnya ahlul ilm makruh mereka itu bersemayang seorang kemudian daripada fajar melainkan 2 rakaat subuh. Ulang baliklah. Makruh semayang kemudian dari fajar melainkan sunat subuh, dan barang yang ada baginya sebab. Dan bagi asal kita Syafi'i pada masalah ada 3 wajah. Pertama, seperti yang sebut itu dan menakal akan dia oleh qadi daripada Malik dan Jumhur. Keduanya tiada masuk makruh hingga semayang akan sunat subuh. Yang ketiga tidak masuk makruh hingga semayang ia akan fardu subuh. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat mengatakan makruh, mengatakan tidak makruh. Walau bagaimanapun yang mengambil jumhur ulama mengatakan tidak ada semayang sunat lepas fajar melainkan sunat subuh, itu sajalah. Habis. Babu ma jaa fil kalam ba'da raka'atil fajr. Bab yang telah datang pada menyatakan berkata-kata kemudian daripada 2 rakaat fajar. Maknanya apa hukumnya bersembang selepas main sunat subuh. Ya, apa hukumnya bersembang pula lepas main sunat subuh. Ketahuilah kiranya saudaraku telah menunjukkan hadis yang akan datang ini akan makruh berkata-kata sebelum semayang 2 rakaat subuh melainkan zikir atau barang yang tak dapat tiada. Maknanya lepas semayang sunat subuh jangan cakap. Zikir boleh, borak tak boleh, melainkan yang penting dia kata. Yang tak dapat tiada mana? Melainkan benda yang mustahak nak bercakap, kena cakap lah. Tak mustahak jangan bercakap. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atai al-fajr fa in kan lahu ilayya hajah kallamani. Maksudnya diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila semayang ia akan semayang 2 rakaat subuh, maka jika ada baginya hajat hendak berkata-kata dengan aku, berkatalah ia akan datang. Kalau mustahak Nabi cakap tidak. Wa illa kharaja ila salat, dan jika tidak ada hajatnya berkata dengan aku, keluarlah ia ke masjid semayang subuh berjemaah dengan segala sahabatnya. Maksudnya tuan mesti faham, Nabi semayang sunat di rumah. Ya, Nabi semayang sunat di rumah. Memanglah kita ni galakkan semayang sunat di rumah, barulah ke surau sebenarnya. Tapi kalau kita tak semayang sunat di rumah, semayanglah sunat di masjid atau di surau. Sunat semayang sunat. Memanglah kita digalakkan semayang sunat ni banyak di rumah. Nabi semayang sunat subuh di rumah, itulah di sebelah je. Sebelah rumah aja sunat masjid tu. Semayang sunat terus ke masjid, tak cakap sepatah. Kalau dia ada mustahak baru dia cakap. Dengan isteri dia pun tak cakap. Pasal tidak digalakkan bercakap selepas semayang sunat subuh, melainkan selepas solat subuh. Berkata-kata sebelum semayang sunat subuh apa hukumnya? Kata Abu Sa'id Tirmizi, dan sungguhnya telah dimakruhkan oleh setengah daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi dan lain daripada mereka itu, akan berkata kemudian daripada terbit fajar hingga semayang ia akan semayang sunat subuh 2 rakaat, melainkan barang yang ada ia daripada zikrullah atau dari barang yang tak dapat tiada daripadanya, dan ialah qaul Ahmad dan Ishaq. Hukumnya makruh. Ya, habis. Bab ma jaa fil ittija' ba'da raka'atil fajr. Ini hal masalah yang telah tinggal lama. Sunnah ini, sunnah ni yang ketiga ni. Ini bab sunnah, sunnah yang langsung orang tak ingat. Maknanya kita selepas main sunat subuh tu, sunat baring sebenarnya. Baring kepala ke sini ke sana, menghadap kiblat.
macam orang dalam kubur tu. Begitu. Untuk ingatkan kita akan mati begitulah. Ini saya ingat dulu ada tuan-tuan guru rajin buat. Semayang subuh, dia baring sekejap. Saya ingat dia meninggal, tak ada orang buat dah. Masa kita nak buat, kalau mesuar, payah kita. Orang tengok je. Nak tidur balik ada. Sunnah dia. Banyak sunnah tinggal. Banyak sunnah yang orang tak tahu sebenarnya. Dia sunat baring selepas semayang sunat subuh tu. Bukan tidur, baring je. Baring mana seolah-olah kita berada dalam kubur. Dan tasawuf banyak sebut. Ketahuilah kiranya saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini menunjukkan suruh berbaring kemudian daripada sembahyang sunat 2 rakaat fajar. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum raka'atil fajri falyattaji' ala yaminihi, apabila semayang seorang daripada kamu akan semayang 2 rakaat subuh, maka hendaklah berbaring atas lambung yang kanan. Demikianlah juga satu riwayat Tirmizi menyatakan Nabi kita berbaring atas lambung yang kanan kemudian daripada semayang sunat 2 rakaat subuh. Memang kita nak baring maknanya kita kena mengiring sebelah kanan. Pasal hati kita ni sebelah kiri. Hati kita kiri. Bila baring sebelah kanan, makna hati di atas. Kalau kita tidur pun itu. Tidur sunat mengiring sebelah kanan, kerana hati itu berada di atas untuk memudahkan bangun pagi. Kalau mengiring sebelah kiri, hati terimpit, payah nak bangun pagi. Yang mengiring sebelah kanan pun payah nak bangun. Yang kiri lagi payah begitu. Itu keadaan dia. Itu baring pun gitu. Kita galakkan kalau disurah orang tak biasa buat. Kita pun tak biasa buat, tak nak buat. Kalau buat orang tak faham, tengok dia tergila. Sebenarnya itu sunnah yang tinggal. Nabi buat di rumah lah pun. Nabi buat di rumah. Islam sunat di rumah, dia buat di rumah. Mana tadi? Kata Kastalani, adalah Nabi tidur atas lambung yang kanan, kerana bahawasanya Nabi suka mengerjakan yang bagus itu dari kanan lebih dahulu, ataupun ia membuatkan itu kerana mentasyrikkan bagi kita, kerana bahawasanya hati itu sebelah lambung kiri. Maka jikalau berbaring seorang atas lambung kiri, itu nescaya tidur ia akan tidur yang bersangatan nyedarnya, nyenyaknya ni. Kerana demikian itu lebih amat menyenangkan diri. Bersalahan tidur lambung kanan, maka jadilah hati itu bergantung, maka tiadalah menyera amat. Menyera apa? Tidur yang nyenyak lah. Dan ini tidur menyalahi bagi kita Nabi SAW, dan bahawasanya Nabi itu tidur matanya dan tidak tidur hatinya. Tidur yang nyenyak sangat tu dia kata menyalahi Nabi. Nabi itu dia kata tanamu ainuhu wala yanamu qalbu. Mata je nyenyak, hati tidak nyenyak. Kata Nabi itu. Kata Kastalani, dan telah mensunatkan berbaring kemudian daripada sembahyang sunat itu fajar itu oleh Baghawi dalam Syarh Sunnah dengan khususnya, dan jika uzur atasnya maka ceraikan dengan kalam. Dan telah mengambil dalil dengan hadis ini oleh Ibn Hazm atas wajib berbaring, maka jawab oleh orang yuhtamal suruh pada hari itu adalah jalan sunat. Maka jika tiada ceraikan dengan berbaring, maka dengan bercakap atau berpaling dari tempatnya atau seumpama yang itu. Dan berbaring itu biarlah menghadap kiblat serta memikirkan azab kubur dan akhirat. Maknanya ada Ibn Hazm ini dia orang Andalusia, orang Spanyol. Dia mengatakan wajib berbaring itu. Tapi jumhur ulama mengatakan sunat berbaring menghadap kiblat. Kepala kita sini, kaki sana, menghadap sana.
Maknanya apa namanya, mengiring sebelah kanan, dan merenungkan yang kita seperti berada dalam kubur. Sebabnya kita nak tidur itu, nak tidurkan doa kita, in amsakta nafsi farhamha, ya Allah, malam ni kalau kau nak ambil nyawa aku lah, rahmatilah. In arsaltaha fahfadha, kalau kau nak sambung umur aku, peliharalah dia. Nak tidur tu sayu juga doa tu. Allahumma apa dia, wada' jambi wa arfa'u ilaik, ya Allah, aku letakkan lambung aku ni, aku angkatkan kepadamu. In amsakta nafsi, kalau kau nak cabut nyawa aku pada malam ini, farhamha, rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, kalau kau nak sambung nyawa aku balik, fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin, peliharalah dia sebagaimana kau pelihara hamba-hamba engkau yang salih. Bangun tidur, semayang sunat, bangun balik sekejap. Sekejap lah, bukan lama-lama, sekejap je. Dalam masa 10 saat, 5 saat gitu je, sekejap. Tidak lama, ya, baring ni habis. Babu baja'a idza uqimatus shalah fala salata illa al-maktubah. Makna ini pula bab huraikan kepada kita bahawa lepas qamat jangan sembahyang. Maknanya kalau kita datang lambat pun, orang dah qamat, sembahyang terus. Jangan sembahyang sunat pula. Tidak orang, jangan pula orang buat. Jadi ada orang nak qamat dah, tak payah sembahyang dah. Sebenarnya kaedah kita tadi ni nak sembahyang sunat subuh macam mana? Rugi pula tak sembahyang sunat subuh ni. Nanti akan kita huraikan kemudian. Kita boleh qada sembahyang sunat subuh itu selepas subuh. Kalau orang tanya ada tak sembahyang sunat qada? Ada. Kita pergi masjid surau, tengok orang dah sembahyang subuh dah. Kita sembahyang subuh sama-sama imam, lepas Assalamualaikum undur sembahyang sunat 2 rakaat subuh. Bukan ba'diyah, tadi punya tangguhkan, kan tak sempat. Itu bagi orang sepaham lah. Kalau orang tak faham, susah juga tu. Dia tengok ini tak pernah semayang, benda dia haram pun. Padahal dia tak mengaji. Maknanya boleh kita tangguhkan sembahyang sunat subuh itu selepas subuh, kerana tak sempat kita tadi. Boleh. Banyak sahabat buat. Nabi tidak melarang perbuatan itu. Kita akan jumpa hadis ni pada ceramah yang akan datang. Sekian dulu untuk malam ni. Aku qala hadza, Rasulullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitani mahni asrarana washghal bil i'tibar afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.